بياناته وإلى توجيهاته، ونستمع إن شاء الله إلى الأسرار والقواعد، أسرار القاموس وقواعد التعامل مع القاموس وكيفية الاستخدام القاموس إن شاء الله. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أستاذنا أستاذ سيف البحر. أهلا بكم يا أستاذ. ما شاء الله. نريد أن نسمع منكم أولا يعني التعريف بنفسك الله أولا. الله. تفضل يا السلام مولانا. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة كيف الله وبركاته. حالكم جميعا؟ الحمد لله. الحمد لله، نحمد الله ونحمد لله كلاهما صحيح على نعمه، ونحمد الله قد يسر الله لنا اللقاء في هذا الليل المبارك. فأنا اسمي Muhammad Saiful Bahri. Nama saya Muhammad Saiful Bahri min Pahanj, min Kuantan Pahanj. وأنا الآن في مركز اللغة العربية بجائب إدارة دينية Pahanj. Nama saya Muhammad Saiful Bahri bin Nurul Sajad. Sekarang saya bertugas di Jabatan Agama Islam Pahang. Ustaz, dengar jelas tak Ustaz suara saya? واضح جدا الحمد لله. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya bertugas di sana. Saya lepasan kuliah Bahasa Arab di Universiti Al-Azhar. Engineer kepada Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Ridwan dan Ustaz Firdaus bin Had lah. Engineer kepada mereka berdua. Banyak ambil istifadah daripada mereka berdua. Dan saya seorang pencinta Bahasa Arab dan pencinta kamus khususnya. Cukup Ustaz? Panjang sangat. Alhamdulillah, kita tentang kamus lagi kita tengok. Okey, baik. عن الأمور المتعلقة بالقواميس نستمع بعدين إن شاء الله. والآن إن شاء الله. الأستاذ سيف البهري له خبرات في تعليم اللغة العربية، وهو مدرس ومحاضر في مركز اللغة العربية بقسم التربية في إدارة الشؤون الإسلامية في Pahang. Jabatan Agama Islam Pahang sana, di bahagian pendidikan. Di bawah itu ada markas bahasa Arab, pusat bahasa Arab. Jadi Ustaz Saiful Bahri sebagai pensyarah di situlah. Dan juga di kolej sana, di kuliah Sultan Abu Bakar. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Jadi ثانيا نريد منكم أن تبينوا لنا عن معايشاتكم مع القواميس. كيف استخدمتم القاموس في المراحل الدراسية الأولية، وكيف والقواميس الأولى التي استخدمتموها، وكيف خطر ببالكم أن تؤلفوا قاموسا جديدا ألا وهي القاموس الميسر. فلتفضل. بلغة العربية أو بلغة الملوية يا أستاذ؟ boleh campur-campur. Kita يعني نخبط بالعربية والملايوية. Bagaimana pengalaman Ustaz dengan kamus di zaman belajar sehinggalah menerbitkan kamus sendiri. Okey, alhamdulillah. قد أتاح الله لنا الفرصة لأتعلم في المدرسة العربية أو المدرسة الدينية، وهذه المدرسة اسمها مدرسة عربية Keluang taqa'u fi Johor, Keluang Johor. Saya Allah SWT berikan peluang seperti kalian semua untuk belajar di sekolah agama dan sekolah agama ataupun sekolah Arab di Madrasah Arabiah Keluang Johor. Jadi alhamdulillah di sana sekolah swasta, cuma pengasas sekolah seorang yang sangat hebat, nama dia Ustaz Lazim. Dan meninggal dunia saya pun tak pernah bertemu, tapi saya sempat melihat hasil-hasil karya beliau. Antaranya beliau ada buat satu kamus. Ada satu kamus satu kamus ringkas lah.
kataan-kataan asas. Jadi bagaimana saya hidup dengan kamus? Kenapa saya suka kamus? Yang pertama, kerana kurangnya ihtimam kita terhadap kamus. Jadi kamus yang saya mula-mula gunakan, saya yakin Ustaz Fidohan dan Ustaz Ridwan pun serta asatidzah yang lain sezaman dengan saya fokus pada kamus ini, iaitu kamus Al-Marbawi. Biarlah zaman berzaman orang tak guna, tapi kamus Marbawi kita anggap sebagai kamus yang teragung lah dalam dunia Melayu ni. Sebab sepanjang pengetahuan saya, antara kamus pertama yang disusun Arab ke Melayu ataupun Arab ke Indonesia adalah kamus Al-Marbawi. Kalau salah, mohon betulkan saya. Okey, itu kamus yang pertama. Cuma pada pandangan saya, ketika saya belajar, kita tidak ada masalah dalam mencari perkataan bahasa Arab, bahasa Melayu. Dengan kata lain, kalau kita nak membaca kitab, kita tak jadi masalah kerana rujukan kita banyak. Waktu saya belajar ada kamus, 2 kamus yang saya minat, 3 kamus lah. Pertama kamus Marbawi, kedua kita ada kamus Dewan. Betul tak Ustaz? Kamus Arab Melayu tu kita panggil apa? Kamus Dewan bahasa. Kamus Dewan ya? Kamus Dewan tu saya rasa baru lagi lah. Ha. Kamus Dewan tu yang tebal tu, yang bahagian RM130 tu. Kan? Dia bahasa Dewan. yang Arab Melayu tu, dia baru lagi rasanya. Zaman kita belajar tak ada lagi. Tak ada ya? Kamus yang ketiga adalah kamus Tulab. Ini 3 kamus yang saya gemar lah. Kamus Tulab. Cuma kamus Tulab tu susunannya dikritik. Dikritik oleh sebahagian asatidzah dululah. Tapi sekarang orang dah terima dah. Bila dah ada KBD, KBT apa semua orang terima. Sebab susunan dia tidak ikut susunan yang sebenar. Itu 3 kamus yang saya minat lah. Daripada saya sekolah sampailah sekarang, 3 kamus ni 3 kamus yang saya paling minat. Cuma Ustaz Fidausat, ada satu masalah yang besar. Ketika kita membaca kitab, kita tak banyak timbul masalah. Li'anna ataha amamana al-qawamis kasirah. Kerana kita telah dihidangkan dengan kamus yang banyak untuk baca kitab. Jadi saya pernah borak dengan Ustaz Fidohas, Ustaz Ridwan, kawan-kawan yang lain. Masa saya sekolah tu saya pernah guna 5 buah kamus. 5 buah kamus ya. Jadi bahasa Arab ke bahasa Melayu tidak menjadi masalah. Cuma masalah yang besar ketika hendak mencari kataan Melayu ke bahasa Arab. Waktu tu kita tak ada lagi kamus Oxford Ustaz. Ada ke? Tak ada kan? Tak ada lagi, kita tak pernah guna lagi zaman kita tak ada kamus Oxford. Tapi bukan bermakna tak ada. Makna tak ada. Jadi saya waktu tu saya ada jumpa beberapa buah kamus. Cuma perkataan daripada Melayu ke Arab ni amat terhad. Jadi kita nak karang, nak tulis suatu perkataan, bila kita tak tahu, kadang-kadang kita buka dalam semua kamus tak ada. Sebab kebanyakan tokoh-tokoh ketika itu memfokuskan penulisan kamus Melayu Arab. Kamus Arab Melayu. Jadi kamus Melayu Arab ni tak ada. Jadi bila tak ada, timbul kesukaran masa saya belajar lah. Sejak tu terletik dalam hati saya, apa salahnya kalau satu hari nanti kita cuba susun sebuah kamus Melayu Arab yang lengkap. Maksudnya memadai kalau seorang pelajar merujuk pada kamus tersebut, memadai dia boleh menulis dengan baik dalam bahasa Arab. Jadi di situ tercetusnya idea. Tapi saya tidak memulakan apa-apa sehingga saya mengajar. Kan? Antara subjek yang mula-mula saya ajar, walaupun sekejap, 1 tahun je adalah Mada Insya. Jadi bila ajar Insya ni, saya terkenang balik kesukaran yang saya hadapi dulu. Tak tahu kan? Jadi saya fikir, mungkin kita perlukan satu kamus, tapi mula-mula tu saya rasa Ustaz Firdaus ada dalam simpanan Ustaz Firdaus. Kamus PL. Ustaz Firdaus, kamu kata betul. Jadi saya tak berniat untuk buat kamu penuh, cuma kita cuba buat kata kerja sebab kita nampak antara kelemahan pelajar adalah menggunakan kata kerja. Nak guna tu tak tahu macam mana. Mesti dia gabungkan dengan huruf apa, bila nak guna dan sebagainya tak tahu. Jadi kita cuba kumpulkan kamus kata kerja. Jadi diterbitkan sekali dan saya hadiahkan ke beberapa orang kawan, antaranya Ustaz Firdaus lah. Tapi
Cuma selepas tu kita hadapi satu kesukaran lagi. Rupa-rupanya apa yang kita rasa sukar tu Ustaz Firdaus bukan zaman sekolah Ustaz Firdaus. Itu kesukaran yang dirasai oleh pelajar universiti atau para asatizah. Jadi pelajar ni dia perlukan mufradat. Dia perlukan kata nama. Jadi di situlah saya terfikir untuk menyusun. Saya bukan menulis ya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ada orang fikir saya ni tulis kamus. Hebat Ustaz hafal semua kamus. Tak. Bukan. Saya menyusun. Bila kita kata menyusun, kita susun balik. Kadang-kadang benda tu dah ada. Cuma kita susun balik menjadi lebih tersusun. Kita ambil sifadah daripada orang sebelum kita dan kita tambah. Dengan menggunakan kalimah-kalimah yang kita rasa perlu kita masukkan. Pertama kalimah yang diguna pakai lah. Jadi sebab tu adanya kamus Al-Muyassar. Jadi kalau adik-adik ada yang berminat dengan kuliah bahasa Arab, terutama di Universiti Al-Azhar Mesir, antara perkara yang kita kena muayyashah adalah kamus. Jadi Ustaz Firdaus, Ustaz Ridwan dan Ustaz-Ustaz yang pernah belajar sana pun tahu. Kita masa kat Mesir tu tak ada kamus online, betul tak? Tak ada. Tak ada. Semua kamu tebal-tebal. Ingat kita rujuk dulu. Semua kamu tebal-tebal. Masalahnya ketika kat Mesir kita advance sikit Ustaz Firdaus. Maksudnya kalau kuliah bahasa Arab ni sekadar kita rujuk kamus Arab Melayu tak memadai. Sebab syair-syair ni memerlukan kepada mu'jam. Jadi di situlah bila saya terpaksa dalam keadaan kita bukan background seperti pelajar daripada negara lain yang betul-betul belajar syair kan. Jadi nak tak nak kita terpaksa muayyashah kamus. Kita terpaksa hidup dengan mu'jam. Bahkan ma'ajim kadang-kadang satu mu'jam tak cukup. Jadi di situlah timbul kecintaan saya kepada mu'jam-mu'jam. Dan bila pulang ke Malaysia, kita cubalah susun satu kamus. Moga-moga kamus ini memudahkan pelajar-pelajar yang baru belajar bahasa Arab. Boleh Ustaz Firdaus? Nanti Ustaz Firdaus. Saya tak ingat, saya tambah sikit. Ana azidu fi هذه النقطة. عندنا نحن زمان كنا في القاهرة في الأزهر. Kita advance masa kita di Azhar dulu sebab oleh kerana tak banyak kamus Melayu, Arab Melayu ni. Kita menggunakan kamus Arab Inggeris. Betul Ustaz. Sehingga kan kita menggunakan kamus Arab Inggeris, lepas tu Inggeris ke Melayu untuk kita memahami perkataan Arab. Iaitu kamus yang hebat lah masa tu. Tebal dan sebagainya. Maurid tak salah. Maurid. Kamus Maurid. Dan alhamdulillah kamus Maurid tu telah dialih bahasakan ke dalam bahasa Melayu oleh Ustaz ingat tak salah saya Ustaz, Masya-Allah, arwah dah meninggal dah. Ustaz bukan Zaki. Zainuddin ya, Ustaz Zainuddin ya. Yang 9. Ustaz Zainuddin ya. Kamus Miftah. Miftah. Jadi kamus Al-Miftah, Miftah Melayu tu. Kamus Miftah tu masya-Allah banyak. Cumanya kamus Miftah tu dalam bahasa Arab dan ke bahasa Melayu kan? Bahasa Arab ke bahasa Melayu itu memang digunakan sesuai lah. Kalau sajak-sajak bahasa Arab yang kita nak terjemahkan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu balik, kita nak memahami teks-teks Arab, nak memahami syariah yang dalam bahasa Arab, usuluddin, sajak-sajak usuluddin dalam bahasa Arab itu memang sesuai. Tapi bagi saya lah, saya walaupun memang terlibat saya langsung dah dalam edisi kedua ni, tapi sebelum saya terlibat dengan Kamus Al-Muyassar ni, memang saya pun dah nampak dah bahawasanya Kamus Muyassar ni adalah kamus yang hebat, yang baik, yang sesuai lah untuk membantu para pelajar membina ayat, cari perkataan isim dan juga fi'il, cari perkataan-perkataan yang penting yang nak digunakan untuk buat ayat dalam bahasa Arab. Jadi kita cari dalam bahasa Melayu, lepas tu kita gunakan yang Arabnya tu untuk kita buat ayat dan seterusnya kita buat karangan lah. Jadi saya nak di segi rahsianya lah Ustaz keberkatan kamus ni, ataupun satu lagi kita ada dua bahagian, kita nak berbincangkan berkenaan dengan kepentingan kamus dan rahsia-rahsia kamus, dan satu lagi kita nak bincangkan pada malam ini dan minta Ustaz Saiful Bari sendirilah
share dan juga kongsikan kepada semua berkenaan dengan cara-cara teknik-teknik penggunaan kamus, dan kemungkinan sebahagian daripada kita ataupun kebanyakan daripada para pelajar ni tak biasa dengan teknik dan kaedah ni. Mungkin kaedah ni banyak membantu. Jadi saya serahkanlah kepada Al-Fadhil Ustazna Saiful Bahri untuk memberikan perkongsian. Terima kasih Ustaz Firdaus ya. Terima kasih Ustaz Firdaus. Saya cuba share skrin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu kita nanti di hujung ke kat mana Ustaz? Kita nak bagi giveaway hadiah kamus ni. Di pertengahan ya, di pertengahan insya-Allah. Di pertengahan dan hujung kot? Di pertengahan dan hujung insya-Allah. Kita akan bagi insya-Allah. Sementara Ustaz nak share skrin tu, saya iklanlah. Ada Ustaz skrin Nampak. Kita iklankan bahawasanya insya-Allah pada pertengahan tengah-tengah kita buat perkongsian ini, insya-Allah Ustaz Saiful Bahri sendiri sebagai penyusun akan memberikan hadiah-hadiah berupa kamus percuma kepada mereka yang bertuah pada malam ini. Dan difahamkan kalau sebelum ini kita hanya bagi takat 3. Kan ada malam yang kita bagi takat 3 sahaja. Tapi malam ni mungkin lebih Ustaz Saiful Bahri, no? Mungkin Ustaz, insya-Allah. Insya-Allah. Ya, ini karam, kemuliaan, kemurahan hati penyusun kita insya-Allah pada malam ini. Jadi kalau kita tunggu insya-Allah sampai habis. Kita dapatkan ilmu berkenaan dengan kamus dan jangan lupa kita usahakan dapat kamus tu sendiri. Insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kalau saya soalan tak cukup, Ustaz Firdaus, Ustaz Ridwan boleh bantu Okey, baik. Ini kita nak bagi banyak Ustaz. InsyaAllah. Walaupun kehadiran sekitar 80 orang jadi peluang lah untuk pelajar yang ada pada hari ini. Jadi kita nak bagi hadiah kamus percuma insya-Allah. Ini kamusnya insya-Allah. Beberapa buah insya-Allah. Tengoklah ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya minta maaf ya. Jadi slide ini mutawadhi'ah, agak tawaduk ya. Sebab input saya ada masalah tadi. Alhamdulillah dengan bantuan Ustaz Wan kongsikan sikit maklumat. Jadi saya berjaya siapkan dalam masa singkat lah. Okey, yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Kepentingan menggunakan kamus. Jadi semua ni kita tahu. Jadi saya tak nak panjang di sini. Kita baca sekali lalu. Kemudian ada perkara-perkara yang penting kita akan highlight lah. Yang pertama, semua tahu kamus ni menambahkan kosakata. Jadi kosakata, kalau kamus Arab ni, kamus yang berkaitan dengan bahasa Arab ni, bila kita sebut dengan kosakata, bukan bermakna pentambahan kalimah sahaja. Bahkan pertambahan kata-kata seerti. Itu pentinglah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, bila kita ada kalimah, kita boleh bercakap. Tapi percakapan kita, penulisan kita akan jadi biasa. Sebab tu kita perlu kepada beberapa kalimah yang berbeza. Tu kita panggil muradif. Muradif ya. Yang kedua, menggunakan perkataan yang sesuai. Jadi kadang-kadang ada perkataan yang tak sesuai. Kadang-kadang kita terjemah secara literal. Dalam bahasa Melayu ke bahasa Arab, kita terjemah secara literal. Jadi akan menyebabkan salah lah. Masalah bukannya salah tu bukan bermakna kita kata salah, maksudnya tidak digunakan oleh orang Arab yang fasih perkataan tersebut. Saya ambil contoh yang selalu kita salah ya. Contoh, kita kata kalimah terima kasih. Kita kata nashkuru. Tu Ustaz Firdaus nashkuru ya? Naam. Nashkuru. Jadi nashkuru ni kita terjemah terima kasih. Contoh, kita ucapkan terima kasih kepada ustaz. Saya ni baru ni kena ajar arut Ustaz Firdaus. Jadi pelajar kena buat tag rakaman kan. Jadi kita minta buat tag, ramai yang pelajar terjemah nashkuru ilallah. Nashkuru ilallah. Jadi perkataan nashkuru ni dia boleh jadi lazim, dia boleh jadi ta'addi. Jadi saya ulang balik, sebelum ni kita pernah bincang tentang fi'il lazim, fi'il muta'addi. Senang je yang pening-pening. Kalau lupa, kalau tertukar, ingat fi'il lazim, fi'il yang biasa. Jadi biasanya fi'il ada fa'il.
Sebelum ni kita pernah sebut. Siapa-siapa yang pernah dengar sebelum ni. Jadi biasanya fi'il ada fa'il. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang melampau. Kita ingat, ta'addi itu maksudnya melampau. Dia melampaui keperluan sebenar fi'il. Asalnya fi'il mesti ada fa'il, ada kata kerja, ada orang yang lakukan. Tapi fi'il muta'addi dia memerlukan orang yang kena. Siapa yang kena? Benda yang kena. Jadi itu ya. Jadi perkataan asyukru, kalau kita guna nashkuru ilallah, nashkuru lillah. Jadi nashkuru ilallah tidak digunakan oleh orang Arab. Walaupun kalau kita terjemah secara literal, terima kasih kepada Allah. Kami mengucap terima kasih kepada Allah. Macam betul kan? Tapi Arab tak guna macam tu. Arab guna nashkuru lillahi. Atau nashkuru ilallahi. Jadi begitu ya. Jadi begitu. Jadi almarhum Ustaz. Apa tadi Ustaz? Yang mengarangkan Miftah tu Ustaz, saya lupa nama dia siapa. Ustaz Zainuddin asalnya. Ustaz Zainuddin ya. Jadi saya pernah jumpa dengan dia kat Mesir. Antara perkara yang dia selalu katakan, kadang-kadang terjemahan kita tidak sesuai. Contoh kita kata nawaitu raf'al hadathi. Betul tak? Jadi kita biasa terjemah. Kita bukan kata salah. Tapi kalau ikut perkataan bahasa Melayu salah. Saja aku mengangkat hadas kecil. Jadi macam mana hadas kecil itu hendak diangkat. Jadi rafa'a memanglah maksud diangkat. Tapi ketika itu kita terjemah sebagai mengangkat tak berapa nak tepat. Ustaz Zainuddin dia pernah betulkan. Jadi dia kata pada saya, terjemahan yang sebenar adalah sahaja aku menghilangkan. Jadi rafa'a kat situ maksudnya menghilangkan. Itulah antara terjemahan yang kurang tepat. Kita katakan kurang tepat. Okey. Jadi yang ketiga, menggunakan huruf yang betul sebagai kata penghubung antara kalimah. Antaranya tadilah. Nashkuru lillah. Lam. Nashkuru lillah. Kita kata kita bersyukur kepada Allah. Jadi guna huruf lam. Sebab tu kita nak rujuk kamus ni. Kita nak rujuk kamus sebab kamus. Sebab benda ni kita hanya akan dapat sekiranya kita meneliti kamus yang pertama, atau yang kedua kita banyak membaca. Banyak membaca teks-teks bahasa Arab. Teks-teks bahasa Arab yang ditulis oleh orang yang ada kelayakan lah. Kan? Jadi waktu tu baru kita jumpa digunakan dengan cara yang betul. Jadi cara yang paling singkat nak jumpa, kita buka kamus. Yang keempat, kita boleh membezakan antara bahasa rasmi dan bahasa pasar. Kan? Kadang-kadang ada orang anggap bahasa ni bahasa rasmi. Sedangkan dia bahasa pasar. Ada orang anggap ini adalah bahasa pasar. Sedangkan dia bahasa rasmi. Kan? Sedangkan dia bahasa rasmi. Allah, contoh apa lupa ya. Ustaz Firdaus contoh saya lupa. Apa yang orang anggap bahasa pasar tapi bahasa rasmi, Ustaz Firdaus? Contohnya Abra. Apa dia? Abra. juwah dengan barrah. Juwah dengan barrah ya. Barrah ya. Barra. Jadi barrah orang kata ni ami ni. Ni ami ni. Padahal fusah kan. Padahal fusah. Jadi benda ni kita nak tentukan bahasa tu adalah bahasa rasmi atau bahasa fusah dengan merujuk mu'jam. Atau orang Arab sekarang pun dalam penulisan mereka, kadang-kadang mereka memasukkan bahasa pasar. Apatah lagi dalam perkataan mereka. Jadi susah. Kan kita nak jumpa sekarang ni orang Arab yang bercakap 24 jam dengan menggunakan bahasa Arab fusah. Jadi yang cara kita nak detect, kita nak kesan adalah dengan menggunakan kamus. Jadi itu yang inilah. Terusnya menyebut perkataan dengan sebutan yang betul. Ni ya, dulu mula-mula saya buka mu'jam, saya ingat mu'jam yang pertama saya pakai mu'jam wasit. Warna hijau tu mu'jam wasit. Betul Ustaz Firdaus? Warna hijau mu'jam wasit Ustaz Firdaus? Saya pun tak ingat ya. Wasit lah. Wasit tak ingat. Saya ingat saya pegang sampai lunyai ya. Mu'jam tu tahun pertama. Arabi. Pertama kita buka kamus kita buka mu'jam ni sebab kita nak cari makna. Jadi oleh kerana mu'jam wasit tu agak sukar digunakan, ada mu'jam yang lebih mudah iaitu mu'jam asasi. Tahun kedua saya beli mu'jam asasi. Kan? Mu'jam-mu'jam lain hanya jadikan rujukan kalau saya tak jumpa dalam dua mu'jam ni.
Halo, ada tak Ustaz Firdaus? Ada tak? Ada. Ada. Okey. Jadi, sekejap minta maaf ya. Jadi, lepas tu bila kita dah meningkat sikit, sebenarnya bukan kita nak tahu, kita ni bukan nak tahu semata-mata maknanya apa. Kita advance sikit, kita nak tahu sebutannya macam mana. Sebutannya macam mana. Contoh, macam kalimah simai ataupun samai. Mana satu yang betul? Jadi ada sesiapa tak yang tahu? Jadi siapa yang tahu sebutannya betul, tulis bahasa Melayu tak apa. Ustaz Firdaus ya? Boleh tulis. Jadi Ustaz Firdaus tengok siapa yang tulis dengan sebutan yang betul, samai ataupun simai. Dua. Siapa sebut yang betul, orang yang pertama kita bagi kamu Ustaz Firdaus. Hadiah yang pertama. Ya. Kau bagi sebut Samai Ustaz. ke simai ke sumai? Kita tengok. Sebut. Pilih. Sebut senang. Sebut Senang. Orang pertama sebut Kita tak bagi tahu kamu. pula siapa nak sebut. Biasa guna simai Ustaz, tapi tak pastilah. Itulah. Nak tahu yang betul tu apa yang betul. Okey, siapa kita buka, siapa yang nak cuba jawab, tapi kita hasilnya kita hadkan kepada pelajar kot Ustaz Pelajar. Sebut nama, daripada mana, jawapan. Okey, Qurratul Ain simai. Qurratul Ain sebut Qurratul Ain. Ustaz Ridwan nak sebut. Oh, Ustaz Ridwan nak sebut Sebut nama dulu. Sebut nama daripada mana. Kemudian bagi jawapan. Nama saya Nurul Qurrataini binti Ahmad Zubir daripada Perak. Sekolah mana? Daripada sekolah SABK Mahat Aliyah. Okey. So, saya rasa jawapan dia simai. Simai. Rasa jawapan dia simai. Jadi macam mana Ustaz Firdaus? Ustaz nak buka lagi? Wallahu a'lam. Buka. Ada lain tak? Buka lain luar. Kita buka Kita tiga tak tahu orang. jawapan al-ijabah al-jawab 'inda al-muallif. Al-jawab 'inda al-muallif. La tas'aluni. Kita buka lagi satu peluang, kau ada. Jawapan pertama tadi kita tak kata salah atau tak kata betul. Betul. Okey. Cuma kita buka lagi Fiqah. satu peluang. Silakan. Ada siapa tadi macam Nur Afikah Apa nak cuba lagi? Afikah, okey. Afikah silakan. Afikah daripada mana? Kemudian jawapan. Saya Nur Afikah binti Muhammad Rafi'i daripada Matahuk Baling. Okey. Halan. Oh, balik Ya. Simai. Jawapan saya Jawapannya. Simai. Simai. Ada bertulis ni Nurul Natasha. Ada lagi? Kita buka lagi seorang. Seorang lagi. Okey, Ustaz nak buka lagi seorang. Lagi seorang lagi. Lagi Last. Kalau dua orang tu kita bagi dua kamu. Kalau tiga orang tu kita bagi tiga kamu. Sila. Samai. Sila Natasha. Samai. Sama. Dari mana Natasha? Natasha di mana? Mata Mahmud Baling. Mata Mahmud Baling. Orang ramai Mata Mahmud Baling. Ahlan. Baik. Okay. Ahlan. Allah yubarik fikum jami'an. Jadi sebutan yang betul adalah samai. Sebutan yang betul adalah samai ya. Dia masdar daripada apa Ustaz? Masdar pada apa tak tahu Ustaz. Masdar pada apa Ustaz? Kalau ada dalam ni sebab sami'a yasma'u sam'an, bolehkah jadi sama'an? Sama'. Oh, masdar. Boleh tak? Kejap. Kita buka. Ingatkan Ustaz cari perkataan sama'i tu saya pelik macam mana sama'i jadi masdar. Okey, kita cari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama'i mungkin tak jumpa.
Kita tunggu jap ya. Kita cuba cari. Nampak Ustaz kamu Ustaz? Nampak? Nampak. Nampak ya? Ada tak? Tak ada Ustaz. Kita cuba type dengar ya. Sini tak ada Ustaz. Tak silap sami'ah boleh Ustaz? Samaan Ustaz? Sami'a yasma'u, sam'an dengan sama'an. Samaan ya. Jadi kalau tuan-tuan guna kamus, maknanya kamus lah, tambah kamus ni, apa yang dinyatakan ala sabilil misal, laisa ala sabilil hasri. Maksudnya sebagai contoh, tapi tak semestinya itu saja, itu saja. Dan itu sebab tu kita kata tadi, apa yang kita dengar tak semestinya betul. Apa yang kita dengar tak semestinya betul. Jadi kalau kita keliru, ada orang sebut sima'i, ada orang sebut sama'i, buka mujam, buka kamus, jadi tengok sebutan dia baris tu macam mana. Jadi tu penting kita gunakan kamus. Sebab perkataan yang tersebar tidak semestinya tepat. Perkataan tersebar tidak semestinya betul. Kadang-kadang perkataan itu diterima pakai oleh masyarakat sebab terlampau ramai orang yang silap menyebut, jadi dianggap tak apalah. Tapi di sisi pencinta bahasa kita kena bezakan. Adakah itu bahasa fusha atau bahasa rasmi. Jadi kita ambil nama siapa tadi Ustaz? Nabila Nurul Natasha binti Abdul Rahim. Nurul Natasha binti Abdul Rahim ya. Okey. Yang seterusnya kita nak tahu Tahniah. kata jamak taksir. Kita nak tahu kata jamak taksir. Jadi ini penting. Sebab jamak taksir ni antara perkataan-perkataan yang sama'i. Sama'i maksudnya kita dengar je. Jadi kita tak boleh, tak ada kias. Tak ada kaedah untuk jumpa. Jadi cara nak jumpa, kita kena buka kamus dan mu'jam untuk tahu jamak taksir. Jadi jamak taksir. Jamak salim tidak menjadi masalah. Mungkin ada pelajar yang terkeliru. Jamak taksir dan jamak salim. Jadi saya nak bagi tip macam nak beza jamak taksir dan salim. Jadi kita kena faham macam literal loh. Salim ni maksudnya selamat. Salim. Kita bahasa Melayu pun selamat. Jadi ingat kalau jamak salim selamat. Maksudnya mufradnya selamat. Mufradnya selamat. Mufradnya selamat. Jadi selamat daripada perubahan. Kita ambil contoh guru. Guru ya. Guru. Ni contoh. Nampak ya? Mu'allimuna. Jadi bila kita kata jamak salim, selamatlah. Lepas mim, ain, lam, mim, mim, ain, lam, mim. Dia tambah waw. Dengan nun kat belakang. Ni kita panggil jamak salim. Jadi ni tak ada masalah jamak salim ni. Satu lagi kita ingat jamak taksir. Jadi kalau salim ni selamat, taksir ni maksudnya tak selamat. Mufrad dia tak selamat. Dia jadi jamak, mufrad dia berubah. Contoh kalimah ustaz bawah ni. Nampak? Ustazun. Jadi taksir. Kassara. Yukassiru taksiran. Pecah. Jadi pecah. Lepas alif, sin, lepas sin, tal, alif, zal. Ni lepas alif, sin, lepas sin, alif. Sepatutnya lepas sin, ni, ta. Jadi jamak ni kita panggil jamak taksir. Jadi ni yang kita nak tahu ni. Sebab jamak taksir ni adalah sama'i. Kita hanya dengar sahaja dan tidak boleh dikiaskan. Jadi itulah Ustaz, sedikit antara kepentingan menggunakan kamus. Sedikit. Sebab apa kita nak gunakan bahasa Arab ni, sebab apa? Ini antara sebab-sebabnya. Jadi saya nak bagi tahu kepada semua pelajar dan asatizah yang ada kat sini, antara perkara yang memenatkan perkara yang paling penat adalah cari jamak bagi muannas. Saya jamak taksir bagi muannas ni penat. Sebab apa? Saya tak tahulah. Seolah-olah mu'jam kita ni, kebanyakan mu'jam menganaktirikan muannas ya. Bila muzakkar sebut, kadang-kadang muannas tak sebut.
Jadi kadang-kadang saya belik dulu kamu. Diskriminasi wanita. Wallahu a'lam. Ngapa susah sangat kan? Ngapa susah sangat nak cari jamak untuk muannas ni? Kadang saya buka 10 kamus, 10 mukjam, 15 mukjam untuk cari jamak bagi muannas. Jumpa Ustaz kadang-kadang. 15 mukjam, 1 mukjam jumpa. Lepas tu kadang-kadang satu kataan tu kadang-kadang kita cari dekat sejam ya. Untuk cari kadang-kadang satu kataan menghampiri sejam untuk mendapat kata yang tepat lah. Sebab dia mesti ada jamak. Dia mesti ada jamak kan. Jadi itulah antara perkara yang kita nak sangat cari jamak taksir. Sebab tu bila kita semakin lama duduk bahasa Arab, kita kena semakin berkembang. Tak bolehlah asas je, tahu mufrad je sebagainya. Jadi perkara-perkara inilah yang kita nak lakukan, yang kita nak sangat bila kita menggunakan kamus. Jadi itu ya. Okey, ni kamus Al-Qamus Al-Muyassar. Ya. Ustaz Saiful. Ya saya. Boleh tak saya mencelah sikit? Boleh Ustaz. Saya nak buat survey sikit pelajar kita. Dan peserta kita lah kita nak minta peserta type. Saya nak tengok sekolah SABK ke ataupun dari sekolah menengah agama ke ataupun dari sekolah yang lain yang mengaji bahasa Arab. Sekarang kita ni ada pelajar dari SABK. Okey, baik. Mengaji bahasa Arab, Lughah Arabiah Mu'asirah. Dan dia orang pula mengaji kita panggil subjek Usuluddin, subjek Syariah, subjek Manahij, subjek adab balaghah dalam bahasa Arab. Bahasa Arab kan. Jadi itu kalau di SABK, kita nak tengok juga kalau ada pelajar-pelajar kita dari SMKA yang hanya mengaji bahasa Arab dalam subjek bahasa Arab sahaja. Kalau untuk subjek Quran Sunnah mengaji dalam Rumi Jawi ataupun Syariah pun mengaji dalam Rumi atau Jawi lah. Bahasa Jadi Arab kita nak tengok. Ya? Bahasa Arab biasalah ya? Bahasa Arab KSSM lah. Sekarang ni kita panggil bahasa Arab KSSM tu, bahasa Arab biasa tu. Ataupun dari sekolah yang lain. Jadi tulislah sama ada, tolong tulis College Agama Ustazah Halim ni SABK kan. Tolong tulis nama sekolah dan di hujung tu SABK tak. Ataupun tulis kat depan SABK sekolah apa. Ataupun SMKA sekolah mana. Ataupun SMK ke. Kalau ada pelajar dari aliran agama, kelas aliran agama KAA yang sekolah menengah. Ngaji bahasa Arab KAA. SMK USG 4, yang ni mungkin ngaji KAA lah. Lubaina. Madrasah atas SABK, kebanyakannya SABK, Maktab Mahmud Baling. Oh, Maktab Fisain Darul Aman. Maktab Fisain Darul Aman ni mengaji KBD kan? KBT Ustaz. Mahmud KBD, Fisain Darul Aman. SABK, Masya Allah. Tak Mahmud Bandar Baru, Maktab Hafiz Abidin SABK. Dari negeri lain pun ada, no? Perak tadi kan, Yahyawiyah tadi. Dari Perak pun ada. Kita dari Sabah dan Sarawak pun ada, Alhamdulillah. Minggu lepas. Minggu lepas hanya di Sabah dan juga Sarawak pun ada. Kita harap ada hadiah yang seberang Semenanjung Ustaz. Ya. Diharapkan. Bukan ada dah itu kita bagi ada kepada siapa? Ada satu kan? Tamus, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Saiful Bahri. Taja hadiah kita daripada siri yang pertama sehingga ke hari ini. Sehingga ke siri yang keempat. Ustaz Saiful Bahri taja hadiah komus. InsyaAllah setiap minggu kita akan ada hadiah insyaAllah. Ya, Maktab Fisain Darul Aman, Saadah Diniyah Islamiyah. Okey, ramai SABK Alhamdulillah. Jadi Ustaz Saiful Bahri memandangkan ramai SABK. Memandangkan ramai SABK lah. Jadi kalau tadi Ustaz Saiful kata kita nak buat karangan sahaja. Kan? Kita nak buat karangan, kita perlukan kamus Melayu Arab. Kita nak dapatkan perkataan Arab tu kita kena cari melalui bahasa Melayu. Ya, betul. Sekarang ni di SABK pun kita pelajar-pelajar mengaji Usuluddin dalam bahasa Arab. Dalam tu ada tauhid dalam bahasa Arab, dalam tu ada akhlak dalam bahasa Arab, ada sirah, ada hadis, ada Al-Quran dalam bahasa Arab.
syariah pun ada Al-Quran, ada fiqh dalam bahasa Arab. Jadi tolong bagi tahulah kamus yang sesuai untuk memahami kitab-kitab Arab ini. Kamus Arab Melayu yang manakah yang Ustaz paling syorkan? Kita nak bagi perkongsian ni kepada pelajar-pelajar SABK sama. Sebab mereka kebanyakan subjek mereka, setengah daripada subjek mereka adalah subjek Arab. Jadi mereka perlukan kamus Arab Melayu sebelum kita masuk kepada kamus Melayu Arab untuk buat karangan ni. Okey, baik Ustaz. Jadi itulah ada dua perkara yang memang saya nak terang. Saya terlupa, terima kasih Ustaz Firdaus mencelah. Kita ada dua kamus Melayu Arab dan kamus Arab Melayu. Kamus Melayu Arab dan kamus Arab Melayu. Jadi bila kita bicara tentang dua buah kamus ni, satu kamus untuk menulis, satu kamus untuk membaca. Jadi saya cuba tanya, sebab saya lama tanya kawan-kawan di SABK dan sebagainya, kurikulum kita dah berubah Ustaz ya. Maksudnya teknik pembelajaran kita sudah berubah. Kalau dulu kami belajar, mula-mula kami akan belajar tasrif loh. Tingkatan satu belajar tasrif. Tapi pelajar sekarang tidak mempelajari tasrif. Sebab tu kalau tanya saya, apakah kamus yang saya paling suka? Macam saya kata tadilah. Kalau kamu Arab Melayu, Marbawi, seterusnya kamu Dewan. Tapi untuk sukatan terbaru ni Ustaz, kan? Jadi saya rasa kamu Miftah paling baik lah Ustaz. Kamus Miftah ya? Cuma ada kesukaran sikit Ustaz. Kamus Miftah yang Arab Melayu Arab Melayu. Sebab dia tidak memerlukan kita mencari kata kerja asal. Betul Ustaz ya? Maksudnya kalau kata terbitan, contoh kita nak cari dalil. Dia terus dam, dal, lam, ya, lam. Tanpa pelajar mengetahui kata asal, pelajar boleh cari. Disebabkan bila saya tanya Ustaz Firdaus, Ustaz kata, diorang ni belajar surah betul-betul bila Ustaz? Tasrif, tingkatan berapa? Tingkatan 3. Tingkatan 3 Dan tingkatan 4 lah. Tingkatan 3 dan tingkatan 4. Maksudnya agak lambat ya. Bila agak lambat, kalau guna kamus yang kena cari kata dasar, agak sukar lah Ustaz. Walaupun kadang-kadang kita melihat itu lebih baik. Kadang-kadang kita melihat itu lebih baik. Saya ingat ya, masa timbul kamu Miftah ni, banyak kritikan ya yang dilemparkan kepada kamu Miftah. Antara faktornya sebab kamu Miftah ditulis, dia kata untuk orang yang malas. Dia tak payah tahu tu pun tak apa. Itu satu pandangan awam lah. Cuma pandangan saya ketika itu, untuk orang awam, bagus mereka bermula dengan kamus seperti ini. Cuma Ustaz, masalah sekarang Ustaz, kamu Miftah ni sukar untuk didapati. Kamu Miftah yang kita guna, yang dijual di Mesir dulu ataupun di Malaysia pada awalnya yang tebal tu, 100 lebih tu, sukar untuk dijumpai sekarang. Saya beberapa kali cuba beli ya, tapi tak dapat beli sekarang ni. Saya jumpa banyak Miftahut Tullab. Miftah edisi pelajar Ustaz ya? Edisi pelajar yang nipis tu. Itulah. Tu saya kata, jadi yang ada sekarang ni adalah edisi pelajar. Edisi pelajar tu saya rasa untuk belajar cukup lah. Sementara menunggu kita mahir atau kita berjaya mencari kata dasar. Jadi bila belajar surah, pelan-pelan insya-Allah tahu kata dasar. Mungkin lah, saya tak tahu Siba macam mana. Tapi kalau surah tu kita dah mula belajar dengan baik, mungkin di penghujung tahun 4 atau tahun 5 kita boleh dah guna kamus Dewan tadi ataupun kamus Marbawi Ustaz. Itu pandangan saya lah. Itu pandangan saya. Maksudnya di sekolah menengah ni, kita tak boleh jadi macam bahasa Inggeris lah. Bahasa Inggeris dia pakai satu kamus je. Kamus Oxford tu sampai bila-bila pakai yang tu. Jadi tak boleh Ustaz. Pada pandangan saya, kita tak boleh bergantung kepada sebuah kamus. Bahaya. Sebab apa? Sebab susunan kebanyakan kamus ni kita boleh kata tak berapa nak lengkap lah Ustaz. Nak ambil istilah syariah dan sebagainya. Sebab tu bila kita ada kamus yang tebal, kita bersyukur. Walaupun banyak kritikan dan sebagainya, tapi sekurang-kurangnya dia agak besar dan boleh dijadikan rujukan untuk banyak kamus. Untuk banyak subjek lah. Kamus Miftah tu. Tapi bila bila zaman ni
zaman kita sekarang, kamus itu sudah tidak lagi terbitkan. Saya tahu atas dasar apa. Jadi kita kena bergantung kepada banyak kamus lah Ustaz. Maksudnya tak ada dah lah kamus yang terbaik. Memang saya pun tak jumpa kamus Miftah yang full version, versi penuh tu memang saya pun tak jumpa dari kedai-kedai. Mungkin sebab ada sebab dia kot. Cuma pandangan saya Ustaz, kalau pelajar dah pandai tasrif, elok diorang terus beli kamus dewan Ustaz. Kamus dewan tu 130 harga saya beli dulu. Mahal sikit lah. Tapi ya, berbaloi. Tapi tebal lah, memang puas hati lah. Tapi berbaloi, maksudnya kalau kamu belajar pakai kamus tu mungkin memadai lah. Kamu dewan tu. Tapi setelah mengetahui tasrif no? Setelah mengetahui tasrif. Maksudnya tingkatan 3 elok lah. Tingkatan 3, tingkatan 4 lah. Moga-moga Allah merahmati guru kita, pengarang kamu Al-Miftah. Sebab apa? Sebab apa yang dia buat tu mendahului zaman Ustaz. Ya. Walaupun kita waktu tu ramai kritik sebagainya, rupanya zaman sekarang pelajar kita memerlukan kamus tu. Saya yakin kalau kamus tu diterbitkan semula, mungkin dulu kurang sambutan kan sebab terlampau tebal. Tapi kalau sekarang, zaman sekarang diterbitkan semula, mungkin boleh laris Ustaz. Ya, sebab dulu saya ingat lagi ketika mana dilancarkan kamus tersebut, pertama kali dicetak kamus Miftah Ustaz Zainuddin tu, dicetak di Mesir. Edisi cetakan Mesir murah sangat. Sayang masa tu pun kita rasa mahal. Walaupun sebenarnya harga tu harga murah sebab oleh kerana pelajar tidak ada duit masa tu. Kita rasa mahalnya kamus ni, tapi cetakan Mesir rupanya itulah cetakan yang paling murah sebab dicetak di Mesir. Cetak di Mesir ni memang tempat cetak yang murah lah. Bila balik ke Malaysia, tengok nak beli kamus Miftah, lagi mahal. Bila cetakan di Malaysia memang amat mahal lah. Jadi rugi masa di Mesir tak beli. Saya ingat lagi, bila dicetaknya kamus tu kali pertama di Mesir, edisi di Mesir, diadakan sambutan, diadakan ceramah, diadakan program bersama dengan penyusunnya sendiri. Sambutannya amat hebat sebab dulu orang bergantung. Sebab di Mesir semua pelajar-pelajar yang ngaji agama ni, bahasa Arab ni, bergantung kepada maurid bahasa Inggeris. Bahasa Arab, bahasa Inggeris. Tiba-tiba dah ada terus shortcut, tak perlu lagi bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, terus kepada bahasa Arab, bahasa Melayu. Jadi memang ketika itu memang fenomena heboh dan juga kuliah lah masa tu. Ustaz Ridwan pun ada masa tu rasanya. Ustaz Ridwan beli. Ada. Dia ada duit. Ya. Saya pun beli Ustaz. Oh, beli tak? Masya Allah. Jadi Alhamdulillah lepas ada kamus Miftah ni, kita pelajar-pelajar kuliah bahasa Arab hanya memerlukan mukjam, kemudian mukjam tu, bahasa moden tu, kita buka kamus Miftah, insya-Allah jumpa. Ustaz, nak tanya, mohon pandangan Ustaz lah. Loni ni kita buat shortcut. Sampai kamus pun kita buat shortcut. Beli kamus, dui bahasa. Melayu Arab, Arab Melayu. Apa pandangan Ustaz? Okay, pandangan saya. Pandangan saya ni pandangan saya, wallahu alam, ni pandangan saya. Apa pandangan tuan-tuan? Pernah tak tak apa, nanti cakap lagi. Pernah tak kita jumpa seorang pemain bola, dia juga seorang pemain futsal, dia berjaya. Pernah tak kita jumpa? Mungkin ada, tapi jarang-jarang. Saya terbaca beberapa artikel tentang pemain futsal dunia. Tak silap saya daripada mana? Daripada Brazil tak silap. Dia cuba bermain bola padang, tak jadi. Bukan sebab dia tak hebat, bukan sebab tak bagus, tapi kita cerita tentang fokus. Jadi bila satu perkara dibuat lebih daripada satu. Sebab tu kita bincang pada awal tadi Ustaz Ridwan ya. Ya. Maksudnya di sekolah kita jumpa kamus Arab Melayu, Melayu Arab. Maksudnya zaman tu dah ada dah. Seluruh Oxford dah ada dah. Apa yang kita dah nampak Ustaz Ridwan, kita nampak Melayu Arab ni dia anak putus. Saya sangkut. Melayu Arab ni disambung, di anak tirikan Saya sambung boleh? Baik, sementara kita menunggu Ustaz Saiful masuk kembali. Nanti lepas ni kita akan tengok cara penggunaan kamus Muyassar yang Ustaz Saiful buat tu sendiri. Sebelum kita tengok kepada teknik penggunaan kamus Muyassar untuk kita cari perkataan,
sama ada isim ataupun fi'il, kata nama ataupun kata kerja ataupun sebagainya. Untuk kita buat ayat dan buat karangan ni, saya nak daripada anda semua pada malam ini pelajar untuk kita bersama-sama, masya-Allah. Ustaz. Ada lagi Ustaz masuk dah? Belum. Lagi Ustaz Saiful Bahri, tak apa kita sembang dulu lah. Sembang dulu insya-Allah. Tadi saya kat mana tadi? Ya, untuk sama-sama kita meriahkan grup kita ini, saya cadangkan kalau anda semua berada dalam grup, semua asal ada dalam grup Telegram kan? Tolong respon jap. Semua ada dalam grup Telegram ataupun masuk dari Facebook sahaja? Ada lah. Kena ada lah sebab nak claim hadiah semua melalui grup Telegram ya. Kalau tak ada grup Telegram tu tak boleh claim hadiah tu. Okey. Kalau ada alhamdulillah. Dalam grup tu kita ada Ustaz Abdullah Hololoko. Saya pun baru kenal Ustaz Abdullah Hololoko. Rupanya Ustaz Abdullah ni dah ada dalam kebanyakan grup-grup bahasa Arab di Malaysia ni. Saya dapat maklumat dari Ustaz bahasa Arab di SMK Hosbah, Ustaz Farizal, beritahu bahawasanya Ustaz Abdullah Hololoko ada dalam grup Arab Bicara. Ada satu grup Arab Bicara oleh Ustaz siapa nak? Arab Bicara tu? Mizan. Saya pun tak ingat nama Ustaz yang Arab Bicara tu. Jadi Bukan dia nak Israel. Bukan. Okey, ada yang tak ada dalam grup lah. Tak ada dalam grup Telegram. Tak apa. Sementara kita tunggu Ustaz Saiful Bahri. Dalam grup Telegram tu saya nak cadangkan kita wujudkan satu muasa dalam seminggu. Ataupun kalau tak seminggu pun, kalau nak buat tiap-tiap hari pun tak apa, kita wujudkan satu masa untuk kita bersembang. Dia cadangkan untuk kita bersembang dalam bahasa Arab. Bersembanglah apa 2 patah 3 patah perkataan pun, insya-Allah moga-moga percakapan kamu itu boleh membantu kamu, bukan sekat kamu bercakap, kamu dengar kawan-kawan cakap dalam grup itu, boleh membuatkan kita ni mahir dalam bahasa Arab insya-Allah. Jadi untuk tujuan tersebut, saya mencadangkanlah kalau kita cakap banyak-banyak dalam tu nanti keliru. Kita nak cadangkan satu masa khusus. Nantilah kita akan sebut satu masa khusus yang kita nak letakkan untuk sesi bual bicara. Kita bercakap tu dalam tu ada orang Arab. Memang sedap sungguh. Kalau ada orang Arab cakap sama kita cepat boleh. Kalau kita cakap sama-sama Melayu ni, kita gagah nak cakap Melayu juga. Tapi kalau cakap dengan Arab ni, kita terpaksa cakap bahasa Arab. Jadi nanti kita akan buat satu sesi yang lain, sesi yang khusus dalam grup Telegram sahaja, sama ada secara harian ataupun mingguan dan sebagainya, untuk kita memantapkan Ustaz Masran, betul Ustaz Masran dalam grup Arab Bicara. Tapi kita tak wajib lah, tapi kita nak ada suasana tersebut, kita dapat buat minggu bahasa Arab ke ataupun kita buat jam bahasa Arab ke dalam grup kita insya-Allah. Semoga bila kita bercakap dan kita banyak mendengar kawan-kawan kita bercakap, kita akan dapat bahasa Arab tersebut yang sebenarnya. Okey, silakan Ustaz Saiful Bahri. Tadi sampai mana Ustaz? Minta maaf putus Sampai mana tadi? Dia anak tirikan Kamus Dui Bahasa. Jadi jadi kita cerita pasal bila dia nak tirikan, sebab apa? Sebab kadang-kadang buat susun kamus ni bukan satu perkara yang mudah ya. Jadi pelajar atau ustaz-ustaz boleh tanyalah Ustaz Ridwan kita yang tolong design dan Ustaz Kamus yang tolong Ustaz Firdaus yang tolong semak. Kan? Maksudnya nak semak tu berapa penat. Jadi kan kadang bukan sebab belakang. Bukan sebab tak bagus, tapi sebab saya semak kamus bersama Al-Fadil Dr. Husam, seorang doktor daripada Azhar selama 3 bulan ya. Yang kamus yang pertama tu kita semak selama 3 bulan. Kamus yang kedua alhamdulillah dah semakin baik. Ustaz Firdaus tolong apa semua. Maksudnya kalau kita susun tu mencapai 4-5
Ya, Ustaz Saiful, teruskan. Oh, lain ni. Line Ustaz Saiful kah? Hmm. Okey, okey. Kalau tak ada, kita cover sekali lagi. Ustaz Saiful. Jadi kita tak masuk lagi ni. Kita punya core business ataupun tajuk ataupun sesi babak utama kita iaitu penggunaan kamus. Kita masih belum masuk lagi. Okey, okey. Ustaz Saiful Bahri masuk semula. Tajuk malam ni tajuk yang panas. Sebab tajuk ini, penggunaan kamus ni kita tak dibudayakan di sekolah-sekolah. Khususnya sebab dahulunya pelajar-pelajar semua beli kamus, wajib beli kamus. Dan kamus yang dibeli pula ditapis ditentukan kamus mana. Tapi bila semua pakat menggunakan kamus yang tiru kawan beli, kita pun beli sebagainya, kita tak tahu kamus mana yang sesuai untuk kita gunakan bila kita nak belajar bahasa Arab. Kita nak baca bahasa Arab, nak faham teks Arab, ada kamus dia. Kita nak buat karangan, nak cari perkataan bahasa Melayu ke bahasa Arab, kita ada kamus dia dan sebagainya. Jadi kaedah malam-malam inilah perkongsian daripada Ustaz Saiful Bahri pada malam inilah insya-Allah adalah sesuatu yang lain daripada yang lain dan juga memang amat bermanfaat insya-Allah pada para pelajar. Sila Ustaz Saiful. Sorry ya. Tadi tak apalah. Konklusinya kita boleh bagi konklusinya bila dah terlampau penat, siapkan satu bahagian, mungkin bahagian kedua tu akan ada kekurangan lah. Kekurangan sebab kurang fokus. Sebab itulah kita cuba ambil sifadah daripada semua kamus yang ada kan untuk susun satu kamus yang agak lengkap, kamus Melayu Arab yang kita namakan Kamus Al-Muyassar. Boleh Ustaz ya? Okey. Dan saya minta maaf banyak terputus ya, ada beberapa masalah. Jadi pertama, Ustaz Saiful, kita dah masuk dah berkenaan dengan kamus Arab Melayu. Sekarang kita nak tengoklah kaedah kamus Ustaz lah, kita kata kamus yang Ustaz susun. Macam mana cara kita nak guna dan rahsia-rahsia yang terdapat dalam tu dan juga teknik-teknik yang bersesuaian yang diperlukan. Okey. Cantik Ustaz ya. Kalau satu masa nanti Ustaz, kita boleh kumpul para pelajar yang bersesuaian lah. Cantik kalau kita bincang dengan pelajar macam mana cara nak gunakan kamus Arab Melayu Ustaz ya. Oh, kita kena buat satu sesi untuk penggunaan kamus Arab Melayu untuk kita belajar dan memahami teks Arab. Yang tu sesi yang lain. Malam ni kita nak tengok sedikit berkenaan dengan apa penggunaan teks untuk kita buat ayat nak cari perkataan Arab daripada kamus Melayu Arab. Tapi yang tu Ustaz kita kena pilih pelajar lah Ustaz. Yang ada apa? Yang ada yang dah belajar tasrif lah Ustaz ya. Yang ada tasrif lah. Okey baik. Ataupun kita setting semula. Okey insya-Allah. Jadi ni Al-Kamus Al-Muyassar, kami terjemah bahasa Melayu Kamus Al-Muyassar. Kamus yang mudah lah. Jadi bila kata mudah, kalau pelajar, para asatizah tengok contoh-contoh dalam ni mudah, jangan kecil hati lah. Kadang-kadang orang cakap apalah contoh macam pelajar sekolah. Sebab memang nak contoh memang dibuat untuk pelajar. Untuk orang yang mula bahasa Arab. Sebab tu kita namakan Al-Kamus Al-Muyassar. Jadi terjemahan dia Kamus Al-Muyassar lah. Okey. Jadi dalam kamus ni atau dalam kamus-kamus yang lain kamus Arab pun begini juga. Jadi setiap kata nama dalam kamus ini yang berada selepas huruf jim adalah kata jamak bagi perkataan sebelumnya. Jadi kalau tengok bapa kan, contoh abun, jamak aba, kan, jamaknya aba. Jadi lepas jim tu jamak lah. Baru ni ada seorang jiran saya beli kamus, dia datang rumah, dia tanya jim ni untuk apa? Jadi jim ni untuk jamak. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kata nama dalam kamus ini yang letakkan dua perkataan yang sama, hanya tabah rebutah ditambah pada perkataan baris kedua. Ustaz present ke Ustaz? Macam ni? Ustaz present ke? Tak ada ke? Tak nampak. Sorry. Oh, ya Allah. Kenapa error Terkelam juga.
Sekarang boleh Oh, ya? ya dah. Sekarang boleh? Sekarang dia dah? Belum. Tak ada. Saya stop balik, saya share balik Dia Okey. arrow. Sekarang? Okey. Okey. Yang kedua, jadi setiap kata kamus dalam ni letakkan dua perkataan yang sama. Hanya ta marbutah ditambah pada perkataan baris kedua, maka perkataan baris pertama untuk lelaki atau jantan dan perkataan baris kedua untuk perempuan atau betina. Contoh kita tengok ya, atilun, atilulah. Kalau dalam kamus nampak bawah dia ada atilah. Jadi atilah ni untuk muannas, yang atas ni untuk muzakkar ya. Yang sebelah ni macam tadi kita kata, ni jamak dia, dua-dua jamak salim. Jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Kita kata tadi salim maksudnya selamat. Jadi tidak ada perubahan pada mufradnya. Okey. Contoh kita ambil perkataan dekan ya. Bapa saya bekerja sebagai dekan di Universiti Tun Hussein On. Okey. Kita buka dalam kamus ya. Perkataan dekan. Dekan ya. Dekan. Ini contoh tadilah. Dekan. Allah Akbar. Sekejap ya. Sebab dia pergi ke belakang dia patah balik. A, B, C, D, E, F, G. Ni. Okey tengok. Nampak tak ni Ustaz slide? Nampak tak kamu ni Ustaz? Ya, nampak. Jadi kalau Wadah. dekan sini ada dua. Satu amidul kuliah. Kalau bawah ni amidatul kuliah. Jadi kalau macam ni kita faham yang atas ni untuk muzakkar, yang bawah ni untuk muannas. Jadi jamak dia aumadah untuk amid, aumadah. Ya. Amidah jadi amidat. Amidat. Baik. Jadi kita jangan apa masuk jamak ni kita kena tengok ya. Tak boleh lah amidu kita pun jawab amidul kuliah. Tak. Ni juga jamak taksir ya, umadaul kuliah. Yang ni digunakan jamak salim amidatul kuliah. Ni jamak dia. Jadi jamak dia amidul kuliah, amidatul kuliah. Kalau dalam kamus Arab dia letak mim atau mim sin. Amidatul kuliah umadat jamak kan sebelah dia mim sin amidatul kuliah. Tu ringkasan lah. Cuma kat sini kita pisahkan supaya mereka-mereka yang menggunakan terma khusus dalam kalangan pelajar mudah membezakan ya. Jadi kalau kita pisahkan macam ni lebih mudah. Okey. Jadi kat sini ada satu ayat, bapa saya bekerja sebagai dekan di Universiti Tun Hussein On. Di Universiti Tun Hussein On. Jadi kita bagi dua Ustaz ya. Saya nak minta pelajar buat ni. Pelajar buat. Cuma Universiti Tun Hussein On ni mungkin susah sikit ya. Jadi Tun Hussein On pun kita bagi Ustaz. Kita bagi perkataan. Baik. Jadi pelajar yang dapat ni kita bagi. Bersedia pelajar nak ambil siap-siap macam mana nak buat ayat ni. Cuma kita dah bagi dua perkataan dekan dengan Universiti Tun Hussein On. Macam mana nak buat perkataan ni? Kita nak tengok macam mana pelajar kita buat ya. Siapa betul kita bagi kamu Ustaz. Bukan kamu je Ustaz, kita bagi kitab Ustaz. Kitab Tuhfah. Tuhfah Saniyah. Dan mungkin beberapa kitab yang lain lah. Nanti kita tengok insyaAllah. Saiful ni sahibul kutub. Ahlul kitab. Ahlul kutub. Kita ambil universiti Tun Hussein On. Tun University. Okey. Kita ambil Tun Hussein On ya. Searching tu 512 page kan? Ustaz. Ada cara lebih pantas. 512 page. Okey ni. Nanti Ustaz Saiful boleh jual ni apa kamus apa online ni. Online ya. Allah. Apps. Okey ni
Jadi mana Universiti Tun Hussein On ni. Okey ni. Jamiah Tun Hussein On li Teknologi Ni Jadi pelajar nampak Dah salin dah. Tangkap gambar ke, screenshot ke, boleh dihalalkan Boleh, tak ada masalah ni. Nampak Ustaz. Nampak Okey, boleh buat. Nampak Ustaz. Okey. Jadi kita bagi masa 5 saat lah untuk tengok ni. Jamiah Tun Hussein On li Teknologi Okey, jadi pelajar boleh jawab. Boleh type kat bawah Ustaz Ya, boleh type. Boleh type kat bawah. Bapa saya bekerja sebagai dekan di Universiti Tun Hussein On. Kita bagi masa 3 minit boleh kot ke ataupun 2 minit saja? 2 minit boleh kot? 2 minit je Ustaz. Seminit pun tak apa Ustaz. Minit tak apa? Apa paling laju dan paling tepat Cepat dan tepat. Sari'un wa sahih. 10.27 kita ni setakat 10.26. 27 kita ni. Okey, kita tunggu jawapan. Ada Ustaz? Tak ada lagi? Belum. Kita tengok siapa yang cepat dan tepat, insya-Allah. Masa lagi 2 minit Bapa saya tadi apa? Bapa saya bekerja sebagai dekan di Universiti Tun Hussein On. Okey, jap Ustaz. Okey, Nurul Syifa Abdul Razak. Dayang Nur Najihah, 2 orang dah. Okey, dah ramai dah tu. Oh, ramai. Hussein Ahmadi, Masya Allah. Ini memang lelaki terakhir. Seorang ni, tahniah Saiful Bahri. Bapa saya bekerja sebagai dekan Universiti Tun Hussein On. Okey. Okey. InsyaAllah. Ramai ni. Adenin Razi, Rohana Cik Bedullah, Quratul Aini, Syaima binti Muhammad, Anis Hazwani Yaakob, binti Rafiq, Hussein Ahmadi, Dayang Nur Najihah, Nur Syifa binti Abdul Razak. Macam kenal ni. Cukup dah masa Ustaz? 27 ya, dah cukup. Cukup dah masa Jadi Dekat kita baca 10.26 sahaja ya. Okey. Dekat 10.26 sahaja. Jadi kita baca Nurul Syifa binti Abdul Razak ya'malu abi ka'ami dil kuliah fil Jamiah Tun Hussein On li Teknologi Okey. Nampak macam apa lengkap. Nampak okey dah. Komponennya ada. Okey, Terusnya? Jadi ya'malu walidi amidun fi Jamiah Tun Hussein On di Teknologi Okey. Komponennya ada. Kita tengok dari segi komponen dulu. Nanti kita tengok dari segi nahu Okey. Ya'malu abi. Okey, cukuplah Ustaz dua jawapan ni. Jadi dua-dua ni betul. Cumanya yang kedua ni, jadi amala ni abi, ya'malu abi, dia boleh ami dal kuliah atau ka ami din. Betul Ustaz Ya. Dia boleh bapa saya bekerja amid atau sebagai ka ami di. Cuma yang dua ni salah sikit Ustaz sebab dia tak mansub. Dan perkataan amid ni terlampau umum. Amid apa? Terlampau umum kita nak kata dekan. Tadi kita kata dekan ke dekan universiti Ustaz? Dekan sahaja. Tapi dekan tu dekat universiti dia ada tak? Betul tak? Dekan di universiti.
Dekan. Yang Hussein Ahmadi ni, ya'malu abi fi Jami'atul Hussein On Teknologi kal amid. Itu Boleh pun juga. rasanya tepat. Pun boleh juga ya. Ni pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma macam kita kata tadi lah, kita ambil yang pertama Ustaz ya. Okey. Kita ambil yang pertama, nanti Nurul Syifa binti Abdul Razak boleh PM lah, PM. Ya. InsyaAllah Sila Ustaz PM Firdaus dalam ke, Telegram. Telegram akan ni. Okey. Ya. Kita sambung Ustaz ya. Baik. Kita sambung. Yang pertama tu perkara biasa ya. Perkara biasa. Okey. Yang pertama perkara biasa. Okey. Yang kedua, jadi kata kerja yang letak kamu ini seperti dalam kamu-kamu Arab, dimulakan dengan fi'il madi, mudhari' dan amar. Ni semua dan masdar lah. Ahmala yuhmilu ihmalan contoh ya. Ahmala madi yuhmilu mudhari' ihmal masdar. Kita tak letak fi'il amar sebab kita semua tahu fi'il amar dibina daripada fi'il mudhari'. Dibuang huruf mudhara'ah, dijazamkan, kemudian dibuang huruf mudhara'ah ya. Akan menjadi fi'il amar. Ni perkara biasa. Okey. Jadi kebanyakan kata kerja hendaklah diletakkan selepas huruf jar, kata seni yang sesuai supaya maknanya dalam bahasa Arab tepat dan seperti yang kita mahukan. Setiap huruf jar, kata seni yang diletakkan selepas fi'il adalah sama'i. Jadi bila kita kata sama'i, tak boleh reka-reka. Pelajar yang dirahmati Allah sekalian, tak boleh nak reka. Jadi kita kena dengar orang Arab cakap atau baca apa yang Arab tulis atau rujuk dalam kamus, dalam mu'jam untuk mendapatkan perkataan yang benar. Oleh menyampaikan dalam kamus ini telah letakkan huruf selepas kata terbitannya. Jadi kebanyakan fi'il kita letaklah huruf yang bersesuaian. Jika tidak letakkan atau letakkan huruf yang salah, boleh menyebabkan makna yang dikehendaki berubah. Okey, contohnya kalimah doa ya. Saya suka rujuk dalam kamus saya. Dalam kamus. Jadi nak guna tu kita kena perhatilah elok-elok. Sebab apa? Tengok kalimah doa. Hati-hati ya. Hati-hati. Oh, tak boleh macam ni Ustaz. Kena tulis harap lah. Banyak sangat doa. Okey, cantik. Kalimah da'a. Alif. Allah sama je. Lagi susah lah Ustaz. Doa. Ya, jumpa. Doa ni. Jadi tengok ni doa secara umum. Da'a. Yad'u du'aan. Cuba perhatikan kat sini. Kalau doa untuk kebaikan, kita akan guna da'a li. Da'a yad'u du'aan li. Ad'u lahu. Saya mendoakan kebaikan untuknya. Saya banyak jumpa, pertama bila saya bila ada bahasa Arab lah. Ramai yang menggunakan ad'u ala. Bila guna ad'u ala, da'a ala, jadi ala ni maksudnya berdoa keburukan ke atasnya. Jadi bila kita kata ad'u lahu, saya doakan kebaikan untuknya. Kesilapan kita bila kita guna ala, ad'u alaihi. Alaihi. Jadi kita dah berubah makna daripada nak mendoakan kebaikan menjadi doa kepada keburukan. Jadi ini satu kesilapan lah yang kita kena hati-hati. Sebab tu kita kena memerhatikan huruf jar selepas fi'il. Sebab tu huruf jar ni penting. Bukan sesaja letak. Bukan sesaja letak, penting. Kalau tersilap, sama ada tidak digunakan oleh orang Arab langsung atau boleh jadi maknanya akan salah. Jadi itu ya. Jadi itu. Okey. Jadi untuk seterusnya Ustaz, kita buat latihan je lah sebab masa tak banyak kan. Ya. Okey. Jadi perkataan dia belajar ya. Jadi saya nak pelajar buat. Yang dapat kita terus bagi kamus Ustaz. Baik. Yang dapat kita bagi kamus, masa tak banyak. Jadi saya akan buat ayat. Jadi pelajar boleh ni. Saya belajar ilmu nahu Okey, sila bersedia. daripada
Daripada bahasa Melayu tu Ustaz, daripada Ustaz. Firdaus. Okey, mudah Dapat Ustaz Siap, Nampak siap. tak Ustaz? Contoh tu amat menarik tu. Jadi Sila boleh, kita bagi masa sampai 10.35. 10.36 tak dikira ya. Jadi saya akan put sini Ustaz jadi ni. Jawapan pertama kita bagi kamus. Dah ada. 34. Adrusu ilman nahw. Laju. Ini memang laju. Orang kampung kata dia memang laju. Adrusu ilman nahw. Semua menggunakan min Adrusu ilman nahw min. Nah, fil firdaus, di syurga. Masya Allah Irfan, anta darasta ilman nahwi fil firdaus. Masya Allah. Allahumma ja'alna min ahli firdaus. Amin ya Rab, amin ya Rab. Iza sa'altumul jannah fas'alil firdaus al-a'la. Himmah tinggi, minta syurga pun jangan syurga rendah-rendah. Syurga firdaus yang paling tinggi kita minta. Himmah kita dalam belajar pun sama je. Jadi Islam ajak kita jangan letakkan cita-cita dan juga impian kita di cucur atap. Kalau jatuh ke tanah. Letakkan impian dan cita-cita kita di atas awan, di langit yang tinggi. Kalau jatuh pun jatuh di atas awan ataupun jatuh di puncak gunung. Masya Allah. Banyak tu. 10.35, 10.36 kita tak terima ke 10.36. Okey dah 10.36 Ustaz. Okey dah Ya. Okey dah. Kita boleh tengok. Ustaz Firdauss tolong baca dulu Ustaz Firdauss jawapan Ustaz Firdauss. Saya nak siap. 10.34 Syaima binti Muhammad adrusu ilman nahwi minal ustaz Firdaus. Abdullah Umair adrusu ilman nahwi minal ustaz Firdaus. Suri Palestin adrus ilman nahwi min Paradis. Paradise bahasa Inggeris Firdaus. Dah ada jawapan tu rasanya. Adrusu ilman nahyi fil Firdaus, adrusu ilman nahwiyya min ustaz Firdaus. Kebanyakannya min ustaz Min Ustaz Kejap Ustaz Kita baca sampai Ustaz taklik dulu Ustaz. Saya nak buka sikit Ustaz. Kamu ni ada masalah sikit Ustaz taklik sikit. Ya. Adrusu ilman nahwi minal ustaz Firdaus. Okey. Saya rasa penggunaan bahasa Arabnya ialah yang tepatlah kan. Yang tepatnya penggunaan bahasa Arab ni kalau mengaji kepada siapa-siapa tu, kita menadah kepada siapa-siapa tu, kita adrusu ala yadai. Kita menuntut ilmu ala yadai. Dia punya penggunaan dia di bawah bimbingan lah daripada Ustaz Firdaus tu, maksudnya ala yadai al-Ustaz Firdaus. Betul ya Ustaz Saiful Bahri? Kalau bahasa Arab macam tu lah. Adrusu ilman nahwi kebanyakannya menggunakan min Ustaz Firdaus Ta'allamtul qawaid min al-Ustaz Firdaus. Adrusu ilman nahwiyya min al-Ustaz Firdaus. Masya-Allah saya baca sampai habis. Ta'allamtu lughatan nahwu min al-Ustaz Firdaus. Adrusul ilma nahwu min Ustaz Firdaus. Ta'allamtul qawaid min al-Ustaz. Okey, baik. Boleh. Boleh saya. Jadi adrusu ilmu nahwi ma'a Ustaz Firdaus. Ma'a tak berapa tepat bersama. Okey, min lah kebanyakannya jawapannya min. Tepat tak? Min tepat Ustaz. Boleh. Min boleh no? Min boleh. Min Ustaz Firdaus. Ada siapa Ustaz mula Ustaz? Syaima dan Syaima binti Muhammad. Adrusu ilmu nahwi min Ustaz Firdaus. Cuma saya nak kongsikan. Jadi Syaima jawab tu betul. Cuma kita nak kongsikan jawapan yang lebih advance lah. Advance sikit lah. Yang cantik lagi ya. Jawapan yang lebih cantik. Okey, jawapan lebih cantik. Ni. Berguru Tengok sini. Jadi ta'allama min. Okey. Ta'allama li. Tatalammaza. Ya. Tatalammaza. Jadi tatalmaza. Tatalmaztu li Ustaz Firdaus. Ataupun tatalmaztu atau ta'allamtu, dua boleh ni.
Cuma minta maaf ya, kamus ni kita tak letak semua sekali macam kita kata tadi. Ala sabilil misal, ala laisa ala sabilil hasri sebagai contoh saja. Tengok perkataan yang cantik sikit ya. Tatalammaztu ala yadi Syekh Al-Firdaus. Nampak ya? Tatalammaztu Ala yadi, no? ala yadi Syekh Firdaus atau ala yadi Al-Ustaz Firdaus. Jadi itu jawapan yang lebih advance lah. Maksudnya kalau Arab baca, wow, pandai dia bahasa Arab. Kalau orang biasa bahasa Arab, dia kata, oh pandai dia bahasa Arab. Jadi begitu ya. Kita ada berapa penang Ustaz? Dah ada berapa penang? 3 orang ni. 3. Okey. 3 lah. Tadi sekarang Syaimak, nanti Syaimak tolong ni ya. Boleh Syaimak nanti hubungi Ana dalam grup Telegram tu. Personal pun tak apa. Kita nanti nak kita cari akan lagi post lah. berapa orang Ustaz? Kita dah berapa? 3 kan? 3. Kita bagi 5 lah Malam ni Ustaz, kawan-kawannya 5 ni. Mana boleh 5 Ustaz 3? Ya, malam 5 ya? kawan-kawannya 5. Okey. Okey. Kita dah melepasi 10.30 40. Jadi kita dah sejam 20 minit ni kita mula ni. Betul ke Ustaz Tuan? Mungkin ramai yang dah ada ni. Tapi tak apa. Untuk kalau nak beransur tak apa. Tapi untuk yang nak hadiah kita tunggu lagi lah. Tak ada masalah. Kita target sekejap je kita nak buat tiap malam. Kita nak buat malam ni kita nak buat sekejap je. Tapi kita bersama dengan Ustaz Saiful Bahri ni bukan senang. Sebab itu kita stay lah insyaAllah. Ada lagi hadiah. Saya mendengar. Dapat ya? Okey, boleh jawapan. Jadi ni kita buka sekarang. Saya mendengar perbualan. Tak nak lah ya. Saya mendengar ceramah Ustaz Ridwan dah lah. Susah tak? Ceramah Ustaz Ridwan di masjid. Senang Senang Ustaz Senang. Senang. Tapi Saya yang mendengar senang inilah kita nak tengok macam mana ni. Saya mendengar ceramah Ustaz Ridwan di masjid. Okey, 10.42 kita dah tak terima. Sekarang 10.40. 10.42 kita dah tak terima. Cakap 10.41 sahaja. Boleh cuba ya. Mudah Maaf. 10.43 kita tak terima. 10.42 sahaja kita terima. Setakat 10.42 sahaja. Okey. Dah ada kah? Dah jawapan. Dah Dayang Nurul Najihah, Uda Syahrudin, Natasha, Dayang Nurul Najihah. 2. Ini atas lagi pada tu. Betul Asma'u. mana? Dayang Nurul Najihah, okey. Ya, seorang sahaja. Abdullah Umar tanya, seorang sahaja ke? Ya, memang seorang sahaja. Cuba lagi. Okay, 10.42 masih lagi diterima. 10.42 nanti 10.43 kita dah tak terima ya. Istama'tu, asma'u, sami'tu, ada astami'u. Okey. Istamta'a. Masya Allah. Itu dia rasa berseronok dengan ceramah Ustaz Ridwan. Okey dah Ustaz? Biar Ustaz? Okey dah tempat 3. Okey, kita dengar ya. Kita baca Ustaz ya. Sami'tul muhadarah Ustaz Ridwan fil masjid. Ni betul ya tapi kurang tepat ya. Sebab apa? Sebab yang mana ni? Nama apa tu? Dayang Najihah. Oh, sami'tul muhadarah Ustaz Ridwan tak ada. Jadi dia kurang tepat sebab tak alif lam sini ya. Madhi mudhari' macam mana Ustaz? Saya mendengar ke? Tadi mendengar mudhari' kan? Tak apalah. Saya telah mendengar. Kita tak kata tak apalah. Madhi mudhari' tak apa Ustaz sebab tak ada masa. Okey, tak ada masalah. Tak apa. Cuma ni salah ya sebab tak ada alif lam. Istama'tu ila hadisil Al-Ustaz Ridwan fil masjid. Hadis ni perkataan biasa ya. Bicara.
Bicara. Kurang tepat ya. Sebab Kita nak muhadarah juga kita nak dengar ceramah Ustaz ya. Ya. Bicara boleh Ustaz, bicara. Kurang tepat ke? Kurang tepat ya. Asma'a muhadarah. Tapi kalau tak ada kita ambil lah ni. Kalau tak ada kita ambil ya. Asma'u muhadarah fi masjid. Tak ada nama Ustaz Ridwan. Sami'tul muhadarah. Ustaz Ridwan fil masjid. Mahu sikit lah. Ada Ustaz ni sepatutnya kena ada alif lam. Betul Ustaz Firdaus? Ya. Betul Ustaz Ridwan? Ya, muhadarah tapi tak boleh ada Islam sebab Ah, dia jadi mudhaf. Asma'u muhadarah. Oh ni ya. Oh dia mudhaf ya. Oh salah. Asma'u muhadaratul Ustaz Ridwan fi masjid. Ni betul Ustaz ya? Nama Anis Hazwani. ini satu ni. Bawah ni. Ada Hari kan? saya 10/1. Atas pun sama juga. Mana? Rohana Cik Bedolah asma'u muhadarat al-Ustaz Ridwan fil masjid. Rohana. Atas lagi. Atas sebelum tu. Lepas Dayang. Lepas Dayang. Ya. Dia guna asma'u makbul Ustaz noh? Mana? Ada siapa nama dia Ustaz? Rohana 10. Cik Bedolah. Oh tak, saya tak keluar lah Rohana Ustaz. Boleh tak kita gunakan Asma'u? Saya Soalan mendengar. sekarang ni, boleh tak kita gunakan Asma'u? Kita tengok ya, kita tengok. Dengar ya. Jadi boleh Sami'ah Yasma'u. Kalau Sami'ah terus Asma'u Asma'u muhadarah. Tapi kalau kita pakai Istama'ah, kena tambah ila. Ini yang kita kata ni. Kita kata Sama'i ni. Istama' tu ila. Ila muhadarati al-Ustaz Ridwan fil masjid. Jadi kalau guna istama'a kena gabungkan dengan ila. Kalau sami'a tak payah, boleh terus pergi ke maf'ulun bih dia. Oh. Boleh Ustaz ya? Jadi siapa yang menang Ustaz? Siapa yang betul ni Ustaz? Maksudnya asma'u boleh. Asma'u boleh Ustaz ya? Ustaz, dekat Umair tu ada jawapan Umair. Umair. Istami'tu ila hadithil Ustaz Ridwan fil masjid. Ila hadis tu ya? Kita cakap tentang penggunaan istilah muhadarah tu, hadis tu. Jadi hadis tu kalau cakap biasa pun. Jadi sebelum tu ada Rohana. Okey, selepas Oh. Dayang Nurul Najihah, lepas tu ada Oh. Rohana, lepas tu ada Betul, Nur betul. Syafiyah, lepas tu ada Umair. Saya rasa yang Rohana Cik Bidullah lebih cepat dan juga tepat lah. Asma'u Ya, ya. Jadi kita bagi Rohana Ustaz ya. Ya, minta kepada Cik Rohana, Cik Bidullah untuk PM saya dalam grup nanti. Kita dah Okey, nampak. Yang terakhir, yang terakhir ya, agihkan. kita bersedia. Agihkan. Syekh Ustaz ya. Ustazah Asma. Ustazah Asma Syekh Ustaz ya. Mengagihkan. Sedang mengagihkan. Apa Ustaz? Zakat Ustaz? Bantuan macam susah. Bantuan Ustaz Bantuan boleh. Bantuan boleh. sedang mengagihkan bantuan kepada orang-orang fakir ya. Senang. Orang-orang miskin. Orang-orang fakir. Fakir dan miskin. Fakir dan miskin Ustaz, tambah. Dan miskin. Dan Kita beri miskin. panjang sikit. Ayat last. Last ya. Okey. Ustaz, Boleh. saya nak bagi lagi kita tunggu. Kalau nak tambah lagi kita tunggu. Tambah hadiah lagi. Ni ayat dia ya. Okey. Siapa yang paling cepat ya? Kita dah ada jawapan daripada Abdullah. Cepat Abdullah. Okey. Masih lagi terbuka untuk lain-lain kawan-kawan untuk menjawab.
Kalau masalah 10.50 ditutup. 10.50. Okey, sekarang 10.49 masih lagi dibuka. sambil-sambil tu tadi ada soalan Ustaz daripada Huda Sakinah. Dia Ya, Ustaz. tanya apa beza asma sami'ah dengan istama'a? Apa beza sami'ah dengan istama'ah Okey, dalam bahasa Arab ni, kalau secara detailnya, setiap pertambahan huruf akan berikan pertambahan kepada makna. Itu yang pertama lah. Jadi kok mana pun bila kita kaji, sekejap ya. Bila kalau kita nak kaji secara detail, maka kita akan temuilah perbezaan. Cuma secara umumnya dia muradif ya. Sami'ah dengan istima'ah muradif. Kita boleh menggunakan kedua-dua perkataan. Tamu macam tadilah dalam bab dengar muhadarah, tak jadi masalah menggunakan sami'ah atau istama'ah. Cuma sami'ah ni fi'il muta'addi. Oh. Sami' tu kalamahu. Saya dengar percakapannya. Maksudnya lepas tu kena tak maf'ul bih teruslah. Istama'ah fi'il lazim. Fi'il biasa. Istami' tu, istama' tu, saya mendengar. Kena tambah ila. Jadi kalau kita nak letakkan dia seolah-olah macam maf'ul bih, kita nak ta'adikan dia, nak letakkan dia seolah, nak letak kalam tu, saya mendengar perkataannya tu, kena tambah ila. Ila kalami ya. Boleh kot? Tak Firdaus? Okey dah. Okey, ni 10.50. Kita tengokkah siapakah peserta bertuah pada malam ini yang terakhir. Tuqassimu, taqsimu, qasama yaqsimu. Taqsimu. Ataupun qassama yuqassimu, tuqassimul ustadzatu asma. Musa'adah, al-musa'adata ila al-fuqara wal masakin. Boleh Ustaz ya? Kita baca satu daripada awal ya? Boleh. Al-Ustaz Asma' tawazza'u ya? Tawazza'a. Tawazza'a ya? Tuwazzi'u. Oh, tuwazzi'u. Okey. Waza'a yuwazzi'u. Okey. Atas tu ada sebelum Ustaz Saiful tu ada tuqassimu. Abdullah Umair tu. Tuqassimu. Al-Ustazah Asma' al-Musa'adah ila al-fuqara wal masakin. Al-Ustazah Asma' tuwazzi'u al-musa'adat al-fuqara wal muhtajin. Taksimu pun boleh, no? Taksimu kan tuqassimu. Saya rasa taksimu pun boleh, tuqassimu pun boleh. Tuqassimu ya. Jadi bolehlah kita tu. Boleh ya. Umair, okey, dia pakai taksimu. Ada yang pakai di bawah tu Nasyafiyah, Ustazah Asma', Al-Ustazatu Asma'u tuwazzi'ul musa'adati 'ala al-fuqara wal muhtajin. Saya suka Ustaz, saya suka pakai agihkan ni sebab kita pernah kongsi sebelum ni Ustaz. Masih Ustaz Ridwan. Ya. Jadi kita pakai yang mana? Yang pasal agihkan ni Ustaz. Kita pernah kongsi kan macam mana cara guna. Ya. Jadi pelajar yang ni yang ihtimam dia akan dapatlah insya-Allah. Jadi qassama ila wazza'a ala. Ya. Kalau kita tengok dalam kamus, waktu base kamus ni. Okey, tengok ya, wazza'a ala, kalau qassama ila. Tak boleh kita guna wazza' tu ila, tak tepat. Qassam tu ala, tak tepat ya. Kalau wazza'a ala, qassama ila. Jadi bila kita lihat dalam kamus ni dan kita rujuk balik jawapan daripada pelajar kita. Jadi jawapan yang pertama Abdullah Umair Ustaz ya? Ya. Betul. Tapi Safiyah bawah ni pun betul juga ya? Betul lah. Cuma dia pakai muhtajin. Yalah, muhtajin orang yang nak ni tak semestinya miskin ya. Ala kulli hal, penggunaan qassama dengan waza'ah yang digunakan oleh kedua-dua orang ni, Abdullah Umair dan Safiyah, penggunaannya kedua-duanya tepat. Jadi saya ucapkan tahniah. Saya rasa saya nak bagi dua-dua lah Ustaz. Ustaz Saiful Bahari. Ya. Saya rasa saya nak tolong bagi juga ni. Yang ketiga boleh saya sponsor satu. Najman.
Najman Ya, Najman ni saya rasa tepat lagi lah sebab dia menggunakan ilal fuqara wal masakin. Najman. Jadi kalau Ustaz nak bagi 2, saya bagi tambah 1 lagi Najman. Jadi kita bagi penutup ni, kita bagi 3 ya. 3 terus. Tadi yang menunggu. Ya, sebab kita nak fuqara wal masakin tu lebih tepat lah. Ila fuqara wal masakin. Betul Ustaz. Okey, tahniah Abdullah Umair, Nur Tapi Safi. Ustaz, Ya. dia gunakan tawazza'u ila Ustaz. Ila tak tepat juga. Alhamdulillah, kita tengok. Oh, tak tepat juga Najman. Patutnya Tak kita tepat, pakai ala. Sepatutnya waza'a ala ya. Sebab tu- Ala tak tepat. Sebab tu saya cadangkan. Kita cari yang tepat lagi bawah tu. Abdullah Sebab Umair saya tepat dah Ustaz. Ya. Ilal fuqara wal masakin tu dah tepat dah. Abdullah Umair tadi yang Oh, maksudnya 2 sajalah yang tepat. Ya. Boleh tak saya nak bagi satu lagi? Boleh Ustaz cari Ustaz, kita cari Ustaz. Saya cari satu lagi. Kasih Ustaz Asma' Musa'adah ilal fuqara. Itu ila no? Yang kita nak cari yang tuwazzi'u tadi. Ala. Tuwazzi'u ala al-fuqara wal masakin, ada tak? Dayang ni ejaan tak betul ni, tapi Ustazah tak ada asas asma' no? Wazza'at Ustazah Asma' al-i'anah ila al-fuqara, ini ila. Tuwazzi'u ala. Okey, Umair Allah sekali lagi. Syaima tuwazzi'u al-Ustazah Asma' al-musa'adat ila. Iza tak tepat. Syaima Husain Ahmadi. Tansyuru tak tepat. Dayang Nur Najihah. Ustazah Asma' tuwazzi'u al-fuqara wal tuwazzi'u ila, tak tepat. Liana. Muhtajin, mana Nurliana? Nurliana. Nurliana binti Mazlan 10.50. Tapi tak apalah, kita bagilah. Kita bagilah al-musa'adat nah. Nurliana binti Mazlan sila bersama-sama dengan Umair Abdullah dan seorang lagi siapa? Nur Syafiyah ya. Nur Safiyah. Sila hubungi melalui Telegram di dalam grup kita insya-Allah. Terima kasih dan juga syukran wa tahniah. Uhanni'ukum ala najahikum fi al-husul ala al-hadaya fi hadhihi al-laila al-mubarakah insya-Allah. Ustaz, Umair Abdullah ada 2 Ustaz. Umair Abdullah mana ni? Tak apa, orang yang sama ni. Masa orang yang sama ni. Orang yang sama, kita bagi satu je. Oh, Umair Abdullah Umair. Yang mana satu dah? Ada Abdullah Umair lah. Abdullah Umair. Umair Abdullah. Yang betul tadi Abdullah Umair. Yang tepat awal yang sekali. Yang tepat tadi ada. Abdullah Umair lah. Bawah ni Umair Abdullah. Ustaz Asma' tuwazzi'ul musa'adat 'ala al-fuqara. Ini betul ni? Orang yang sama kah? Minta respon. Lain. Lain ah? Lain. Orang lain. Boleh begini, Umair. Betul jawapannya. Al-Ustaz Asma' tuwazzi'ul musa'adat. Bagilah Ustaz duduk Ustaz. Bagi duduk. Tak apalah. Ada Ini kita bagi kamu. Malah ni dapat orang. Subhanallah. Abdullah Umair Abdullah, Nur Safiyah dan juga seorang lagi tadi nama? Nurliana ya? Nurliana. Bukan Nurliana kot. Nurliana Mazlan. Umair Abdullah Umair. Ya. Seorang lagi? Safiyah. Baik, tak apa. Jadi minta hubungi ya. Kalau tak hubungi tu tak dapat tu. Syarat yang terakhir hubungi ya. Ya, hubungi, minta nama penuh, nama alamat dan juga untuk post lah dan juga nombor telefon nanti. Syukran. Kalimah akhirah lil Ustaz Saiful Bahri fi hadhihi lailah. Okey, jadi saya minta maaf sebab mungkin banyak lagi benda kita boleh singkap tapi masa kita yang sangat singkat. Di samping kita nak praktik lah yang paling penting. Sebab tu kita tak dapat secara detail lah secara panjang. Cuma saya menasihati kepada pelajar, bila kita tengok contoh-contoh tadi, kan kebanyakannya contoh-contoh yang di hujung tu bagaimana cara dipasangkan dengan huruf jar yang betul. Lepas tu pada pandangan saya penting, walaupun kita tahu perkataan tu apa, sebelum buat ayat buka kamus loh. Tengok, dia lazim ke dia ta'addi? Macam tadi, qasama, waza'a. Kadang-kadang saya minta maaf, dulu saya pun keliru juga.
Tapi Ustaz, bila kita malam ni baru nak dapat waza'a ala. Sebelum ni dok kena waza'a ila. Ustaz, saya pun sama Ustaz. Jadi bila kita biasa sebelum buat, walaupun perkataan tu kita tahu, tu saya kata, kadang-kadang kita buka ni bukan sebab nak tahu perkataan tu apa. Kita nak tahu sebutannya macam mana. Itu pertama. Yang kedua, kita nak tahu, kita nak pasangkan dengan huruf jar yang mana yang tepat. Jadi pengajarannya kita tengoklah. Ada kata sami'a ila, sebenarnya istama'a ila, sami'a terus. Jadi insya-Allah dengan semakin banyak kita buka kamus, banyak kita dapat faedah insya-Allah. Jadi bukan belajar aja saya, Ustaz Firdaus dan Ustaz Duan, saya yakin kami bertiga sampai sekarang pun masih menggunakan kamus. Betul Ustaz? Betul Ustaz. Kami sekarang pun masih hampir setiap hari masih membuka kamus dan mu'jam. Jadi apatah lagi pelajar yang belum cukup mufradat. Jadi itu je lah Ustaz ya. Jadi saya berharap moga-moga bermanfaat pada semua. Jadi saya minta maaf lah di atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah kembali kepada Ustaz Firdaus. Syakarallahu للأستاذ الفاضل محمد سيف البحري لساجد على هذه الفرصة الطيبة وعلى هذا اللقاء الطيب في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. وأشكر الأستاذ رضوان، أشكر الأساتذة والأستاذات، وأشكركم جميعا أيها الطلاب على حسن متابعتكم وعلى استماعكم وتواجدكم معنا في هذه الورشة الطيبة، في هذه الورشة النافعة إن شاء الله. أرجو أن تكون نافعة وأرجو أن تستفيدوا من هذه الورشة القصيرة الأسبوعية. فأخيرا وبالله التوفيق والهداية.